Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel dalam satu sesi di dalam Dewan Rakyat hari ini. Ya, YB Azalina Othman membuat pencerahan yang amat membuat satu pendedahan yang saya fikir adalah satu pendedahan yang mengejutkan. Ya, kalau sebelum ini ada kononnya waris-waris Kesultanan Sulu yang mencabar kedaulatan negara, dan yang lebih mengejutkan terkini sahabat-sahabat semua, ada satu kumpulan lagi menganggap mereka juga adalah waris Kesultanan Sulu dan cuba untuk mencabar kedaulatan negara kita. Jadi bagaimana tindakan dan juga apakah tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan. Jadi ini yang menarik untuk kita kongsikan dan juga kita dengar pencerahan daripada YB Azalina. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini. Okey, baik. Yang berhormat. Setelah selesai selama 11 orang pembahas oleh Yang Berhormat, sampailah giliran kepada Yang Berhormat Menteri. Mengikut di sini, Yang Berhormat Menteri akan menjawab 30 minit. Jadi walau bagaimanapun, saya akan nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri kerana usul tidak ada, masa akan tamat 5.30. Adakah Yang Berhormat memilih untuk berjawab 2-3 minit, sambung besok? Ataupun bagaimana? Lagi 3 minit tu? Ataupun Yang Berhormat belum jawab? Tuan Yang Di-Pertua, saya boleh membuat Yang Berhormat, dalam masa 3-2 minit boleh lah. Yang Berhormat, saya diberi Tapi kuasa usul untuk... tak ada Yang Berhormat. Nak berhenti Itulah sebab 5.28. saya boleh paling kuat 15 minit saja. Tapi kita boleh, saya boleh mulakan dalam 2 minit. Bagi salam. Cakap pasal apa kita nak buka puasa lepas ni. Boleh. Tu masuk 5.30, saya duduk, kita sambung besok. Boleh? Baik. Dengan hari ini saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab 30 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan dan selamat berbuka puasa insya-Allah. Tuan Yang Di-Pertua, terlebih dahulu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah menyertai sesi perbahasan rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing 2023. Segala cadangan dan pandangan oleh ahli yang berhormat ni amat dihargai dan akan diberi perhatian yang sewajarnya. Tidak kurang daripada 11 ahli yang berhormat telah berbahas seperti yang dijanjikan, iaitu Yang Berhormat Bayan Baru, Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Kangar, Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Glogo, Yang Berhormat Putrajaya, Yang Berhormat Arau. Tuan Yang Di-Pertua, ahli saya mula dulu dengan Yang Berhormat Bayan Baru yang telah membangkitkan persoalan mengenai keupayaan rang undang-undang ni dalam mempertahankan negara daripada tuntutan pihak lain seperti tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Seperti yang kita tahu, adanya satu grup baru yang memanggil mereka pun waris. Untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat ni secara spesifik, sebenarnya yang saya sebut, kalau kita tengok rang undang-undang ni Yang Berhormat, sebenarnya rang undang-undang yang kita panggil rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing 2023 ialah apa yang memang dah wujud dalam undang-undang antarabangsa yang saya sebut dalam mukadimah saya, iaitu International Customary Law. Maknanya kalau tak ada pun undang-undang ni diwujudkan, dalam dasar undang-undang antarabangsa memang undang-undang reciprocity tu dengan izin memang dah wujud. Sebab ada negara dalam isu antarabangsa mereka codify dengan izin, maknanya dia nak adanya undang-undang bertulis. Ada negara dia tak nak. Tapi dalam hal negara kita, apa yang sebenarnya kita merujuk kepada yang berlaku dalam kes Kesultanan Sulu ialah tidak terdapatnya satu SOP ataupun satu sistem yang begitu jelas bila perkara ini berlaku. Sebab apabila notis tuntutan dibuat, kalau kita tengok pada sejarah kes tersebut, banyak mengatakan kalau kita sebut perjanjian 1878 tu yang disamakan dengan undang kononnya perjanjian Timbang Tara,
yang telah ditandatangani. Kita tahu bahawa kita merdeka dalam Tanah Melayu 1957. Kemudian kita ada Colbert Commission, kemudian Sabah menjadi sebahagian pada Malaysia. Maknanya sejarahnya kalau kita tengok kita wujudkan Tanah Melayu, kemudiannya Sabah dan Sarawak menjadi sebahagian pada Malaysia. Jadi bila menyebut perjanjian 1878, banyak agensi kerajaan akan tertanya, ni perjanjian yang mana ni? Apa sebenarnya perlu? Sebab kalau kita tengok di rantau Asia Tenggara, banyak yang berlaku ialah dengan izin colonization oleh negara barat. Kita tengok di Indonesia, Belanda. Di Filipina, Amerika Syarikat. Dalam Asia Tenggara yang tak dijajah adalah Thailand, negara Thai. Tapi di semenanjung kita ni, di Malaysia dan juga di Singapura, kita punya kerajaan British. Jadi dan kita tahu kalau trade war ni di Asia Tenggara ni, kemasukan negara-negara asing dulu ni banyak kepada perdagangan rempah ratus. Maknanya dia menyaga. Dan perniagaan pada masa dulu tu bukan dengan negara berdaulat tetapi dengan syarikat-syarikat perniagaan. Ada perniagaan North Borneo, Strait Settlement, itu yang berlaku dulu 1878. Disebabkan kita tidak pernah terfikir bolehkah ada timbang tara punya perjanjian yang dalam bahasa Jawi ini dibawa sebagai bukti. Pada saat diserahkan dokumen pada kerajaan Malaysia, kerajaan masa tu bukan kerajaan Madani masa tu, apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan? Anggapan daripada kerajaan ialah takkanlah kita nak berbalik pada perjanjian 1878. Tak masuk akal. Tetapi negara luar yang bermula timbang tara antarabangsa, timbang tara yang bertemahkan perdagangan timbang tara, commercial arbitration, memulakan gerakan di Spain mendapat perintah oleh satu arbitrator iaitu penimbang tara yang dilantik tanpa persetujuan daripada kerajaan Malaysia. Kita tahu yang berhormat Tuan Yang Di-Pertua, timbang tara ataupun commercial arbitration ialah platform ADR, Alternate Dispute Resolution. Dia ada timbang tara, dia ada mediasi. Jadi itu format yang tak pergi ke mahkamah. Itu format penyelesaian luar mahkamah. Jadi dalam perkara ni, kita diserah dokumen, tangan Malaysia dikunci, ditutup. Tiba-tiba kita didapatkan perintah bilion USD, nak dekat 15 bilion. Tak apalah, mungkin kita kata, alah cerita kelakar lah, Tuan Yang Di-Pertua, betul. Tetapi, bila kita buat tindakan ke atas timbang tara di Spain tu, dia lompat ke bidang kuasa negara yang dipanggil forum shopping. Dia pakai order yang sama tu, dia lari ke Perancis, kemudian dia lari ke Luxembourg, kemudian dia lari ke Netherlands. Negara Eropah, Tuan Yang Di-Pertua, dia tak tahu undang-undang yang ada dalam negara kita. Dia menganggap bahawa perintah daripada timbang tara antarabangsa itu adalah satu perintah yang mencukupi yang boleh dilaksanakan. Sebenarnya yang disebut oleh yang membuat sebahagian tadi itu memang betul. Ini adalah satu sindiket, Tuan Yang Di-Pertua. Sindiket yang dibelai oleh satu perniagaan raksasa yang dipanggil Third Party Litigation Funders. Berpusat di Delaware, Amerika Syarikat, berpusat juga di United Kingdom. Third Party Litigation Funders, Tuan Yang Di-Pertua, ialah di negara-negara luar. Kalau kita nak saman, kita ada kes, tapi kita tak ada duit nak bayar peguam, dia beli hutang kita. Maknanya debt buying, dia beli hutang kita. Dan masalah hari ini di Amerika Syarikat telah diperbahaskan. Dan anak Robert Kennedy, bekas peguam negara Amerika Syarikat, Robert Kennedy Jr., memasukkan satu permohonan yang disebut sebagai disebut sebagai Private Members Bill, menyatakan bahawa third party funders kalau tidak ada regulasi dilihat sebagai ancaman kepada keselamatan negara, national security. Kenapa? Sebab syarikat yang fundkan kes tu nak masuk kepada trademark, copyright, mana-mana perniagaan antarabangsa di Amerika Syarikat. Sebagai contoh, perdagangan yang menjual beli security weapons sebagai contoh. Itu sebabnya dalam perkara ini adalah sindiket, sebab dia nak laksanakan perintah tu tanpa kebenaran Malaysia, tanpa persetujuan Malaysia, dan dia bergerak begitu pantas. Yang menjadi serangan utama ialah rumah diplomatik, ambassador kita yang ada di Perancis. Ini bukan satu cerita dongeng, Tuan Yang Di-Pertua. Benda ni berlaku sebab kita tidak ada undang-undang yang secara nyata codify boleh berkata bahawa Malaysia mempunyai satu undang-undang yang memberi kekebalan kepada Malaysia.
Tapi disebabkan sifat undang-undang antarabangsa, kalau kita nak kebal, yang depan tu kena kebal juga. Tuan Yang di-Pertua, contoh saya yang paling baik. Yang Berhormat kata nak sokong kerajaan. Sokonglah dulu. Tapi yang Berhormat nak peruntukkan baru nak sokong. Itu tak macam... Maksud saya ialah, kalau nak bercinta tu, katakan, sokonglah dulu, betul tak? Belum apa-apa nak minta duit, baru nak sokong. Tak cilah. Contohnya, yang Berhormat Tuan Yang Bertua, dah 36, kita berhentilah di sini. Menteri. Selamat berbuka Sikit saja puasa. Menteri. Sikit. Terima kasih Tuan Yang Bertua, saya sambung besok. Menteri, soalan. Soalan boleh ya? Yang Berhormat Menteri dah stand down. Besok sambung. Ya. Yang Berhormat, Yang Berhormat. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia penutupan yang begitu pedas ya daripada YB Azalina Othman. Walaupun dengan kekurangan waktu untuk membuat penggulungan, menjawab segala persoalan-persoalan berkaitan dengan isu ini. Namun diakhiri dengan satu kenyataan yang begitu pedas ditujukan khas kepada pembangkang. Kalau mau sokong, sokonglah dulu. Takkan baru dapat peruntukan baru mau sokong katanya. Jadi itu antara apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat hari ini. Ya, kita harapkan ya apa yang dirancang ya khususnya dalam memertabatkan khususnya kedaulatan negara kita ini harus ya diperkukuhkan. Dan saya harap bukan saja pihak kerajaan tapi pihak pembangkang juga bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara. Jangan sabotas ya ekonomi negara. Jangan sabotas kerajaan hari ini hanya kerana mahu menjadi kerajaan, hanya kerana untuk mau menjatuhkan Perdana Menteri hari ini. Kerana apa? Mereka mau jatuhkan sahabat semua kerana kerakusan, kerana jawatan, wang ringgit, kuasa semata-mata. Tunggulah 5 tahun lagi. Itu antara nasihat titah daripada Yang di-Pertuan Agong yang baru ini, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.